أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Babul istiqbali, ini ialah suatu bab pada menyatakan hukum menghadapkan kiblat. Qala musannif rahimahullah taala, muka surat 59, baris yang kelima. Kata muallif kita rahimahullah taala, babul istiqbal, ini suatu bab pada menyatakan hukum menghadapkan kiblat. Bermula berhadap bagi kiblat dengan dada, tiada memadai dengan muka. Syarat bagi sembahyang. Jadi kata menghadap kiblat ni ialah dengan dada tak memadai, tak cukup dengan muka. Makna muka menghadap dah ke arah kiblat, dada dah tak cukup. Ialah syarat bagi sembahyang. Jadi kata menghadap kiblat ni, berhadap bagi kiblat ni ialah syarat bagi sembahyang. Kemudian menghadap tu ialah dengan dada lah. Syarat bagi semaya atas orang yang kuasa untuk menghadap kiblat, melainkan pada sembahyang syiddatil khauf. Kata maknanya berhadap kiblat ni syarat bagi semaya, yakni syarat sah bagi semaya, melainkan pada sembahyang syiddatil khauf. Tapi sebenarnya dia sudah masuk dah. Atau kalau tidak buat istisna pun, kalau tak buat istisna pun dia sudah masuk dah pada kata mafhum, pada kata atas orang yang kuasa. Kerana pada syiddatul khauf itu tak kuasa nak menghadap kiblat. Tapi dia buat istisna tu kerana saat ni lah, kerana faham orang, idrak orang tu makna tak sama. Jadi untuk orang panggil tak berapa nak siapa, maka dia kena sorehkan dengan istisna begini. Tapi kalau tak ada buat istisna secara soreh begini pun sudah faham dah. Kata atas orang yang kuasa, maknanya kalau tak kuasa, maknanya tak wajib lah, tak jadi syarat, maknanya menghadap kiblat. Jadi setengah daripada ghaliknya situasi jadi tak kuasa menghadap kiblat mana? Syiddatil khauf, bukan solatil khauf. Kalau salatul khauf itu boleh jadi kuasa lagi. Ni syiddatil khauf, bersangat takut, maknanya duk pergi dah, berkecamuk dengan duk pergi dah. Jadi nak menghadap kiblat tu, nak tasawur kata nak menghadap kiblat tu agak payahlah. Tu. Dan pada nafal safar, nafal makna semaya sunat. Semaya sunat safar dalam perjalanan. Safar mana? Safar yang mubah. Safar yang mubah. Jadi semaya sunat safar yang mubah. Semaya sunat, sunat safar. Mana sunat, semaya sunat dalam safar. Semasa perjalanan, makna duduk atas kenderaan.
Kemudian safar tu pula ialah safar yang mubahyan harus bagi orang yang mau qasak tempat yang tertentu. Maksudnya maqsad ni maksudnya tempat tuju, makna destinasi. Itu maknanya maklum, muayyan, makna tertentu. Tu. Qala musannifu rahimahullah taala, far'un, maka jikalau keluar setengah daripada badannya atau setengah daripada saf yang berpanjangnya, setengah daripada badannya ataupun setengah daripada saf yang berpanjangnya yang hampir dengan Kaabah. Maksudnya orang yang hampir dengan Kaabah, dekat dengan Kaabah. Jadi hok dekat dengan Kaabah makna dalam Masjidil Haram lah. Jadi keluar setengah daripada badannya ataupun setengah daripada saf yang berpanjangnya yang hampir dengan Kaabah. Ini dengan nisbah kepada orang yang duduk dekat, yang hampir dengan Kaabah. Berpaling daripada Kaabah. Yang berpaling ni tak menghadap. Berpaling ni maknanya tak menghadap. Berpaling daripada Kaabah makna tak menghadap kepada Kaabah. Itu makna berpaling. Berpaling daripada maksudnya tak menghadap kepada. Jadi tak menghadap kepada Kaabah. Itu berpaling daripada Kaabah yang pada akhir safnya. Akhir safnya tak kena, tak muqabalah dengan dengan Kaabah. Ni nisbah orang yang ada dalam Masjidil Haram, maksudnya yang dekat, yang hampir dengan Kaabah. Yang panjangnya pada akhir Masjidil Haram. Yang pada akhir, yakni hok duduk dalam Masjidil Haram, saf hok bahagian akhir noh. Saf bahagian akhir. Jadi hok sekarangnya Masjidil Haram itu dia telah buat garisan khat ataupun orang panggil lain. Jadi mengikut orang panggil Kaabah tu, jadi kita duduk mana-mana ikut lain dia tu, mana yellow dah tu. Jadi morak dia di sini duduk tu memanjang sterik, soh sterik. Soh sterik metu satu soh macam di masjid hok jauh ni. Macam masjid tempat kita ni. Jadi makna hujung tu tak ada kena dengan Kaabah ni. Dada dia tu tak menghadap, tubuh dia tu tidak membetuli, tidak muqabalah dengan Kaabah. Ada sekarang tu maksudnya masjid tu memang telah dibuat lain dia bulat. Jadi duduk di mana-mana pun asalkan kita tu duduk mengikut orang panggil bulat telengkareh hok dia buat tu, maksud dia menghadap kepada Kaabah dah tu. Tu. Jadi sekarang ni hok dia buat misal ni ialah makna saf itu memanjang sterik ni. Jadi bila hujung hok akhir hok pada Masjidil Haram hok dalam, maka dia tak ada kenalah dengan Kaabah. Tu. Daripada ni, jadi kata berpaling daripada Kaabah yang pada akhir safnya yang panjangnya pada akhir Masjidil Haram, daripada berbetulnya dengan Kaabah, membetuli tubuh dia tu dengan Kaabah, batal sembahyangnya. Ni, jadi batal lah. Ini nisbah kepada orang yang duduk, orang yang dekat dengan Kaabah. Duduk dekat dengan Kaabah, contoh dalam Masjidil Haram, jadi buat saf tu sterik. Gitulah kita boleh bayar ke. Jadi kalau buat saf tu serupa hok sekarang lah ni, bila jauh tu dia nampak sterik juga. Bila kau jauh tu macam tempat kita, dia sterik. Dia tak nampak melengkung seperti mana orang hok duduk dekat dengan Kaabah tu. Betul-betul duduk di dataran mataf, dia panggil mataf tempat tawaf tu. Tapi mataf sekarang tu tingkat 1, tingkat 2 ni. Tingkat tu makna ada mataf lah kau. Jadi jauh dah ni. Tu. Jadi ni supaya kita tawaf lah, tawaf mazhab kita Imam Syafi'i itu makna bahu kiri tu mesti membetuli dengan Kaabah. Itu kena jaga. Kena jaga kerana orang hok tawaf di atas tu, dia kena ikut lingkaran tu. Kalau ikut orang panggil benteng masjid tu, pagar tu, beranda masjid, sutuh masjid tu nyanyo lah. Sebab sutuh masjid tu dia tidak ikut bulatan, orang panggil bulatan yang menuju kepada Kaabah. Ni hok kita semaya ni. Yang ni disebut kepada orang panggil hok tidak dibuat lingkaran lain dia tu, dia buat saf memanjang. Jadi hok hujung sekali tu dia panggil mana pada akhir Masjidil Haram saf, hok mana hok hujung sekali tu dia tak ada membetuli dengan Kaabah, jadi batal semayanya. Adapun jika adalah safnya itu yang jauh daripada masjid, mana? Misalnya seperti di luar Makkah. Luar Makkah tu tak nanti Malaysia lah, tanah Arab sekalipun tu. Jauh daripada masjid, maka sahlah sembahyangnya jika berpanjangan safnya daripada masyrik hingga maghrib sekalipun. Tu. Start daripada saf dia daripada timur kepada barat. Katalah lagu tu.
so tu. Sebab apa? Tetapi mengiringi padanya kerana bahawasanya kecil jirimnya Kaabah itu tiap-tiap jauh bertambah banyak berbetul. Seperti contoh dia api yang kita nyalakan tengah pada luas terangnya. Jadi kita nyalakan orang panggil api di tengah pada tu cahaya dia tu tersebar. Jadi mana-mana yang mana duduk di mana-mana pun maksudnya duduk di mana-mana pun menghadap kepada api itulah. Maka dia kena dah. Ini macamlah kita juga mana kita duduk di Malaysia ni jadi soft kita tu memanja sterik, tak ada melengkung tu. Sebab mungkin jauh daripada Kaabah ni makna dia kena. Semakin jauh tu maksudnya dia tak jadi lengkungnya tu dia akan jadi nampak sterik. Macam ni lah, macam kita kata booming lah. Muka booming ni kita nampak mendatar, nampak sterik, tak ada nampak ke kata bulat jadi maknanya itu bila sebab orang panggil dalam keadaan orang panggil jauh ni makna kita tak nampak macam orang panggil macam duduk di laut tu nampak lengkungnya makna segenak tapal jadi itulah maknanya bandingnya dia macam api yang di tengah padang sana itu bila dinyala semua menghadap situ gak ya lo belakalah kenalah. Jadi seluruh dunia ni hingga sah tu daripada masyrik hingga ke barat tak ada siapa begitu tapi ayatnya lah gitulah. Qala musannif rahimahullah taala jauh bertambah tu seperti bandingnya kita nyala ke tengah pada luah terangnya. Bermula berhadap dengan sekalian badannya itu bagi ain Kaabah. Ini mazhab kita Syafi'i menghadap ain Kaabah, diri Kaabah bagi orang yang hampir dengan Kaabah syarat bagi sah sembahyangnya. Jadi hampir dengan Kaabah tu maknanya boleh nampak boleh nampak maknanya dalam Masjidil Haram. Jika hampir dengan yakin jadi maknanya sah sembahyangnya jika hampir maksudnya kena yakin kata membetuli ain Kaabah tu membetuli diri Kaabah. Dan jika jauh dengan zon makna kalau jauh daripada Kaabah makna tak nampak Kaabah jauh ni tidak nanti Malaysia lah di tanah Arab sendiri pun makna tak nampak orang panggil ain Kaabah tu makna nama dia jauh lah. Maka dengan zon jadi maknanya membetuli ain Kaabah tu dengan zon. Ain Kaabah juga tapi dengan zon. Tu. Intaha Zayyadi. Tu sebagaimana kita sekarang ni lah. Dia tak siapa peringkat yakin. Hok yakinnya sanalah hok nampak. Tu hok nampak ain Kaabah. Faraun jika seorang hendak sembahyang jika duduk dapat menghadap kiblat. Dia semaya kalau dia duduk dia boleh menghadap kiblat. Dan jika berdiri tiada dapat menghadapkan kiblat. Hendak semaya duduk. Kerana bahasanya semaya duduk itu ada janjinya. Jadi bertembung. Ni dia panggil pertembungnya. Berlaku tanakud. Tanakud maksudnya kalau berdiri tak jadi menghadap kiblat. Tak boleh nak menghadap kiblat kalau dia berdiri. Kalau dia duduk lagu mana tu kita kena taswir lah masalah dia tak ada tu kita taswir sendiri masalah gambarannya macam mana situasi yang macam mana jadi kalau kita tak mahu orang panggil bentai ke orang panggil maknanya makna situasi pun tak ada maksudnya nak ayat kalau berdiri jadi tak boleh nak menghadap kiblat tapi kalau duduk boleh menghadap kiblat tu jadi maknanya jadi kalau menghadap kiblat dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri jadi tak menghadap kiblat. Maka hendak semaya duduk. Sebab apa? Kerana bahawasanya semaya duduk itu ada janjinya. Semaya sunat serta kuasa. Orang semaya sunat boleh dia nak berdiri, boleh dia duduk. Tu maksud dia kata ada janjinya. Arti makna ada makna kuasa ia berdiri serta wajib menghadapkan padanya pada kiblat. Semaya sunat ni kok mana pun kena menghadap kiblat. Tu. Malaikat hak safar nafal safar tak ada. Hak tu lain dah. Hak tu ya. Nafal safar, nafal semaya sunat safar dalam masa safar. Hak tu tak apalah. Tak menghadap kiblat. Ni makna lain daripada tu maknanya semaya wajib ke semaya sunat ke wajib kena menghadap kiblat. Tapi kalau berdiri kalau semaya sunat kalau mampu berdiri sekali berkuasa berdiri boleh nak duduk. Tu. Maka dengan sebab itulah diutamakan menghadap kiblat berbanding dengan orang panggil maknanya berdiri tu. Apabila bertembung tak boleh nak buat keduanya.
Far'un, maka harus bagi orang musafir mengerjakan semaya sunnah berkenderaan. Maksudnya dalam keadaan sedang mengenderai kenderaan, dia berjalan, maka jika mudah, macam kita duk bawa kereta boleh, duk bawa motor tu semaya sunat safar saja, tu berkenderaan dan berjalan, dalam keadaan berjalan, maka jika mudah menghadapkan kiblat. Kalau mudah untuk menghadap kiblat, dia menghadap kiblat. Oleh orang yang berkenderaan ini semaya sunat dalam safar. Tu yang lain daripada jurumudi. Jurumudi ni perahu kapal lah ni. Lain daripada jurumudi perahu di tempat marqaknya, yakni tidurnya. Marqak tu maksudnya tempat tidur. Jadi di tempat marqaknya, di tempat tidur ni. Macam malam Lailatul Qadar lah ni. Malam Lailatul Qadar. Ni pun marqak tu sendiri si makan. Mana ar-rukud, tu makna tidur. Mana marqad, tempat tidur. Jadi di tempat marqad, di tempat tidur. Yakni tidurnya. Di tempat tidurnya. Melainkan jurumudi di tempat tidurnya. Dan dapat mentamamkan segala rukunnya. Nescaya segala rukun-rukun semaya saat ni dia boleh buat dengan secara sempurna. Nescaya lazimlah atasnya, lazim menyempurnakan segala rukun saat ni. Dan jika tiada mudah yang demikian itu, maka tiada wajib atasnya. Maksudnya tiada mudah untuk menyempurnakan rukunnya dan termasuklah menghadap kiblat, maka tiada wajib atasnya melainkan wajib ia hadapkan kiblat pada taharumnya saja. Jadi kalau payah orang panggil untuk dia tu nak menghadap kiblat, tu maknanya melainkan wajib, maknanya wajib atasnya melainkan wajib ia hadapkan kiblat pada taharum. Taharum takbiratul ihram tu dia kena menghadap kiblat. Itu pun ada kait juga jika mudah atasnya. Mafhum dia. Kalau tak mudah juga taharum pun tak menghadap kiblat juga. Tu. Jadi kalau boleh, makna kalau tak boleh nak menghadap kiblat pada mana-mana bahagian juzuk semaya yang lain, maka masa takbiratul ihram tu usahakan supaya menghadap kiblat masa tu. Tapi kalau tak boleh juga, makna tak ada arah lah, makna terpaksa lah, tak menghadap kiblat juga. Tu. Itu mafhum. Qaid dia makna jika mudah atasnya, maka keluar dengan kata yang lain daripada jurumudi. Adapun ia jurumudi itu tiada lazim menghadap ke kiblat. Kenapa? Jadi jurumudi itu makna tidak lazim. Hak saat itu lain daripada jurumudi itu lazim menghadap kiblat. Makna kalau mudah. Jadi kalau tak mudah, kok mana pun masa taharum tu dia kena menghadap kiblat juga. Tapi kalau tak boleh juga menghadap kiblat masa taharum pun tak mengapalah. Tapi jurumudi itu disisnakan makna tak lazim menghadapkan kiblat. Tak lazim makna tak wajib dia menghadap kiblat kerana bahawasanya jika kita beratkan akan dia, kita taklifkan, makna kita bebankan akan dia dengan menghadap ke kiblat, meninggalkan ia semaya sunat atau ia tinggalkan pekerjaannya, maknanya menyebabkan dia tu meninggalkan semaya sunat atau dia meninggalkan pekerjaannya. Apa dia pekerjaannya? Ialah jurumudi itulah. Tu. Jadi kalau kita lazimkan itu mesti menghadap kiblat juga, maka sama ada dia tinggalkan semaya sunat, tak semaya sunat lah dianya. Orang lain boleh semaya sunat, dia tak boleh semaya sunat. Ataupun dia tinggalkan pekerjaan dia, yakni jurumudi tu. Lepas tu kena beradulah dulu kapalnya. Begitulah. Maka dimudahkan bagi jurumudi tu. Jurumudi makna dereba lah. Tu. Fathul Wahhab mana intaha Fathul Wahhab. Qala su'ila radhiyallahu an daripada orang yang musafir kerana tazahuh. Betul dah. Betul dah. Tazahuh betul dah. Ana apa nama tu? Nun. Tazahun. Nunza. Kerana nazhah, yakni bersuka-suka. Jadi musafir dia tu, rehlah dia tu ialah kerana nak bersuka-suka, bersukakan dirinya juga. Mana nak suka-suka, nak seronok-seronok lah nak berlepas angin. Adakah harus ia mengerjakan semaya sunat, ia meninggalkan kiblat? Tu. Jadi maksudnya semaya sunat dalam masa safar meninggalkan menghadap kiblat tu apa dia? Ruksah. Tu ruksah. Jadi kalau orang tu musafir kerana nazhah, bersuka-suka,
atau tiada. Boleh ke tak dia tu tinggal kiblat, dia menaya sunat masa safar tu, makna dengan masuk mengendarai kenderaan tu dengan keadaan meninggal kiblat. Boleh ke tak? Atau tiada. Seperti orang yang haim. Haim ni orang tak tahu nak pergi ke mana ni, tak ada hala tuju. Yang ni berjalan tiada ada kosaknya tempat yang tertentu. Jadi kalau orang haim tu kita tahulah. Orang haim ini makna dikiaskan seperti orang panggil safar maksiat. Bermakna dia tidak berhak mendapat orang panggil segala rukhas yang ditawarkan oleh syarak. Nah, jadi adakah begitu? Jadi kalau kita ni rehlah kita kembara, kita kembara yakni safar itu sebagai nazah, maknanya nak bersuka-suka saja ni. Jadi boleh ke tak kita nak semaya sunat di atas kenderaan dengan meninggalkan kiblat? Maka dijawabnya jadi dikiaskan di atas haim saat ni ataupun tidak. Maka dijawabnya jika adalah tinggal kosaknya itu kerana bersuka jua, jadi semata-mata bersuka jua, maka tiada dinamakan kosak yang sahih. Tidak nama kosak yang sahih lagi tu. Tiada boleh ia meninggalkan kiblat pada semaya sunatnya. Pada semaya makna tak boleh. Jadi sebab tu kita kena ejahlah ni kosak kita tu. Biar jadi sahih. Jadi kosak ni dipanggil tidak dianggap sahih, yang mana tidak berhak untuk mendapat rukhsah. Mana antaranya meninggalkan kiblat pada semaya sunatnya. Dan jika ia himpunkan serta kosak yang lain sekalipun. Makna kosak yang lain sekalipun. Makna kosak yang lain sekalipun tak boleh juga. Diiktibarkan sebagai makna kosak yang tidak sahih juga. Maka itu soal dia ni, soal maka dijawabnya. Saat ni jawab dah. Maka dijawabnya jawab atas jawab lah ni. Mana ke ni? Maka dijawab jika adalah tu jawab dah tu. Maka dijawabnya ditanyakan orang. Mana ni? Telakar ke? Tu dah. Maka dijawabnya ditanyakan orang berapa zirak di dalam hijir itu. Lain ni. Takut soalan dia tu mazuf ni. Tergelar takut banjir-banjir ni. Tanya mana tahu. Tak apalah, itu kita andaikanlah saja dia punya soalan itu macam mana berdasarkan jawapan ni. Maka dijawabnya ditanyakan orang berapa zirak di dalam hijir itu. Yang ni soalan ni. Soalan ni. Tak apalah ni. Ditanya orang berapa zirak, berapa hasta di dalam hijir itu yang dibilangkan daripada Baitillah. Maknanya hijir Ismail itu itu sebenarnya adalah daripada Baitillah lagi, daripada Kaabah asalnya. Sebab binaan dia ada suatu sejarahnya mengesahkan bahasanya berlaku banjir yang besar beberapa kali setengah daripadanya runtuh binaannya. Bila dibuat semula tu maknanya dia jadi kecil sikit tu. Hijir, tempat hijir tu situ sepatutnya tu kerana ada masalah kos lah tu boleh tengok ada dalam cerita makna sejarah Kaabah tu sendiri. Jadi sebab itulah maknanya kalau orang tawaf tu dia tak boleh sentuh hijir tu, batal. Sebab hijir tu sebahagian daripada Kaabah. Sebahagian daripada Kaabah, sentuh ain Kaabah tu tak boleh, batal. Jadi berapa zirak kau yang dibilangkan diiktibarkan daripada Baitillah? Berapa zirak? Makna tidak semua lah maknanya. Tidak semua hijir itu. Itu adalah Baitillah. Maka jika kita kata 6 hasta, 6 zirak, ini makna soalan ni kita faham di sini ni. Maka jika kita kata ini 6 hasta, maka adakah boleh kita hadapkan dia pada semaya? Maknanya tempat hok membetuli dengan hijir yang diiktibarkan Baitillah saat ni. Hok 6 hasta, kalau kita kata 6 hasta lah, atau tiada, ataupun tak boleh. Tu maka kita jawab adalah yang dihisapkan daripada Baitillah qadar 6 hasta, 6 zirak dan telah menaskan oleh Imam Syafi'i, telah buat statement kenyataan oleh Imam Syafi'i atas bahawasanya sekaliannya hijir itu daripada Baitillah juga. Jadi Imam Syafi'i sendiri telah menaskan bahawasanya seluruh hijir Ismail itu adalah daripada Baitillah. Dan tapi walau macam mana dan serta yang demikian itu tiada sah kita hadapkan dia. Maksudnya masa kita semaya kita hadapkan kepada dia makna hijir sana. Kerana adalah keadaannya daripada Baitillah itu
hadis ahad. Kerana sabit kata dia ni Hijr Ismail ini adalah bahagian daripada diri Kaabah juga. Baitullah itu ialah sabit dengan hadis ahad. Tapi walau macam mana hadis ahad ini pun dia masih ada lagi pembahagian dia. Tu. Bukan hadis tawatur, bukan hadis mutawatir. Jadi kalau hadis ahad ini jadi maknanya dia, kalau hadis tu makna sahih, maka dia boleh jadi hujah juga. Tu. Jadi kita tanggung ihtimal di atas makna hadis yang dhaif dah. Sebab hadis ahad ni pun makna kalau sahih hadis ahad ini sahih dia tu maznun. Itu khilaf ulama ni, maznun au yuzan au makna yakin. Maknanya diyakinkan akan dia atau maznun. Itu maknanya makna kaul yang sahihnya ialah maznun. Mana hadis sahih tu selain daripada hadis mutawatir, sahih dia tu adalah maznun sahaja. Dizonkan sahaja. Tu. Yang dikatakan sahih tu ialah apabila cukup 5 syarat makbul tu. Sebab tu panggil dia sahih. Begitu maksud dia. Jadi berbeza dengan tawatur, hadis mutawatir tu makna yakin kata sahih. Tu. Tapi walaupun hadis ahad ini dia tetap boleh saja jadi hujah kalau dia sahih. Untuk hakam syar'iyah. Malaikat untuk masalah aqaidil iman. Tu tak boleh. Tu nak mutawatir lah. Di sini hadis ni hadis ahad, ihtimal dianya ialah hadis dhaif lah. Dan yang demikian tiada memadai menghadapkan akan dia, yakni hadis menghadapkan dia Hijr saat ni. Yang ni hadis tiada boleh dibuat hujah pada hukum. Sini jadi mengeliru pula yakni hadis kalau ambil sekat tu statement itu yakni hadis tidak boleh dibuat hujah pada hukum. Betul tu. Dia ni boleh jadi ada jatuh ni. Jadi hadis tu makna hadis dhaif, tak lewat hukum, buat hujah pada hukum. Kalau hadis ahad sekalipun kalau dia tu sahih, hadis gharib pun ada juga yang sahih hadis gharib pun ada yang sahih walaupun sangat nadir. Jadi hak ni bahagian ni tu ni alhamdulillah lah, moga kita mengaji mustalah hari tu kita tahulah lebih kurang tu. Jadi kalau kenyataan begitu ambil sekerat tu gitu hadis tidak boleh dibuat hujah pada hukum nyanyo. Tapi kata lagi ni kan tu. Jadi dia hak ni dia tafsir dia kepada hadis ahad. Tapi hadis ahad pun kalau mengikut pengajian kitanya dia bukan kata tak boleh nak buat hujah belaka hadis ahad ni. Maknanya sebab dia hak tu dia ada masyhur, ada aziz, ada gharib pun ada juga sahih. Kalau sahih boleh lewat hujah. Tak bolehnya maknanya tak boleh buat hujah pada hukum tu hadis dhaif. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu. Tapi kita kekalkan gitulah. Kenyataan ibarat tu gitulah. Tu. Bolehlah kita cari lagi maksudnya. Hadis yang berkaitan kata Hijr Ismail ni daripada Baitullah. Tengok status hadis dia. Hadis yang mengatakan Hijr Ismail itu ialah daripada Baitullah. Tu. Tapi kenyataan dalam fiqh kitanya kalau orang tawaf tu tak boleh nak sentuh. Menjadi batal sebab dia daripada Kaabah. Su'ila radhiyallahu an adalah orang dapat ijtihad. Jika orang yang dapat ijtihad, jika kesamaran wajib ia ijtihad. Masalah kiblah ni. Menghadap kiblat. Jadi bagi orang yang boleh ijtihad jika kesamaran, maknanya kiblah tu wajib ia ijtihad. Dan tiada boleh kita ijtihad pada mihrab yang sabit daripada mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kanan dan kiri. Ini masih lagi dalam soalan. Jadi mihrab tu tempat tu imam duduk tu lah mihrab. Mihrab dia panggil mihrab, mana tempat berperang dia kerana falsafah dianya ialah maknanya kita semaya ni kita munajat dengan Allah Ta'ala. Dalam hal yang sama sebenarnya kita berperang dengan syaitan. Sebab syaitan masuk kita semaya ni dia paling orang panggil gawak, makna paling haluk duk ngosek kita. Ngosek nak suruh kita ni jadi terlupa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana masa-masa kita tak semaya tu dia tak ada khianat sangat. Dia khianat kot cara lagu lain. Tapi masa semaya ni dia ganggu sangat Maka tempat imam duduk itu dipanggil mihrab, mana tempat berperan. Jadi mihrab dia orang jamin dulu kalau masjid misalnya
nak berpandu kepada mana dia punya arah kiblat. Kita tengok ialah mihrab. Kalau kita sekarang kita masuk masjid tu kita tengok dah. Maknanya gapo dia mana kapek ni. Kapek tu. Walaupun memang berlaku sekarang maknanya hak berlaku silap, maknanya tak kena kiblat tu maknanya diubah tu. Tu kita kena berhati bila ada kes-kes lagu tu, maka di situ memberi kefahaman kepada kita nak iktimat kepada kapek lain kapek semata-mata tu tak boleh juga. Sebab ada setengah-setengah tu dia. Dia terpaksa ke panggil kena ubah Jadi mihrab itu pun jadi boleh jadi mihrab tu dibuat masa tu kemudian tersalah boleh jadi juga Jadi sekarang dia kata dan tiada boleh kita ijtihad pada mihrab yang sabit daripada mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kanan dan kiri. Maksudnya kanan ke kiri ke daripada mihrab yang lain daripada mihrab Nabi. Jikalau sudah lama dan beberapa yang sudah lalu orang padanya, maksudnya beramal di situ, jika datang orang alim yang mahir harus diubahnya atau tiada, boleh ke tak diubah. Maknanya orang panggil mihrab tu asalnya macam saat ni lah kapek orang letak lama dah orang duduk semaya begitunya atau tiada jika bersalah ilmunya pada kanan atau kiri, maksudnya dia teralih sikit lah kanan atau kiri. Bukan arah bukan maknanya dia tu masuk kanan dia kiri tu maksudnya dia teralih sikit ya. Bukan kau orang panggil sini mana kau ning. Tu bukan tu. Tu dah lagi sakit lah ni arah. Sebab mazhab lainnya macam mazhab Hanafi tu mengadap jihad bukan mengajak ain kiblat. Mana jihad kiblah, dan jihad kiblah tu maksudnya ialah kalau kita buat bola teh tu maksudnya kalau kita straight makna dia tu dalam ruang makna 90 darjah, masuk bagi kiri kanan tu makna 45 darjah. Itu nama dia jihad lah mana itu agak luas. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i ini maknanya nak ain Kaabah jauh itu, tapi jauh tu makna dengan zon. Tu dengan zon makna tidak dengan yakin. Jadi itu juga jadi kemudahan. Jadi boleh kodok nak ubah orang panggil kanan atau kirinya sedikit, adakah harus diubahnya atau tiada, dan apa had sedikitnya, sedikit itu setara mana. Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya tertegah ijtihad pada mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada khilaf, lagi tiada boleh. Mana tak boleh hak mihrab Nabi tu kita nak ijtihad, mana tak boleh. Maksud tak boleh ijtihad maksudnya pakai tu mihrab Nabi tu dah. Tu. Dan pada mihrab yang lain yang sudah kepercayaan dengan dia, maksud yang sudah sikoh dah, boleh pada kanan dan boleh dan pada mihrab yang lain yang sudah kepercayaan dengan dia, boleh pada kanan dan kiri sedikit, tiada pada pihak ia yang muktamaknya. Pihak tu maksudnya pihak super sangit dah. Pihak ni maksudnya kalau kita sebutkan maknanya arah dia tu dah paling jauh dah. Maksudnya kalau kita kata utara ya jadi barat. Barat tu maknanya arah barat. Tu. Jadi utara selatan gulawir dia. Maknanya barat timur. Jadi kalau utara pergi ke barat ataupun pergi kepada timur. Tu makna arah. Tu. Jadi antara utara dengan timur itu kita bagi dua. Antara utara dengan barat tu bagi dua pula. Situ. Jadi kalau secara orang panggil secara detailnya maksudnya dia akan jadi 45 darjah kanan kiri. Jadi kalau lebih daripada 45 darjah tu nama dia dah orang panggil terubah dia punya jihad dia, arah dia. Tu. Jadi kata dia yang sudah mana ada pun sedikit tiada pada pihak ia yang muktamadnya. Berubah orang panggil kanan, ubah kanan kiri. Sikit tu tak apa. Jangan jihad ataupun pihak dan adapun hak qadarnya itu tiada aku lihat. Jadi qadar dia tu kiri tu setara mana daripada hak ada dah merah dah tu, hak merah ada dah tu setara mana ke kanan, setara mana kiri hak boleh jadi tiada aku lihat di sini qadarnya. Tak ada, aku tak jumpa. Maksudnya tiada aku lihat, maksudnya tak jumpa di mana-mana dalam kitab mana-mana. Dan yang terlebih hampir itu ila sawab kembali kepada uruf. Nama dia sedikit, ubah yang sikit maksudnya tu daripada sekira-kira jangan sampai kepada hak tafawud yang membatalkan.
Tafawuk makna berlebih kurang yang membatalkan bagi semaya, berpaling sedikit, kemudian tu masuk paling sedikit daripada arwah tu. Tu. Kemudian katanya pula kemudian aku lihat akan sahibil ubad. Mula-mula dia tak jumpa. Mana mu'alif kita ni mula-mula dia kata aku tak lihat. Kemudian lepas pada tu dia duduk cari-cari tu ni. Kemudian katanya pula kemudian aku lihat akan sahibil ubad. Kita al-ubad didobekkan dengan berpaling sedikit ke kanan atau ke kiri jika tiada jahat nama palingnya. Begitu dobek dia. Paling setara ni dia panggil keji ke tak keji? Jahat atau keji? Keji tu makna banyak lah. Tu. Macam kita kata melopak tu dia panggil langkah yang keji. Makna bergerak mana kalau kita lakuh. Melompak tu sekali opak batal dah semaya. Kalau melangkah ni jangan sampai 3 kali berturut-turut. Dia melompak tu sebab apa? Sebab dia panggil keji. Pada orangnya orang panggil duk semaya duk melompak bapanya. Jadi paling tu dia panggil paling nama keji. Keji tu makna banyak lah. Dan itu barang yang dibilangkan ahli urfi. Pada uruf orang setempatnya namakan ia berhadak jua. Nama dia mengadak lagi setara tu. Maka mengadak lagi tu dia macam kita duduk dekat. Bila kita duduk dekat paling sikit pun nama dia lari dah. Tapi kalau kita duduk jauh tak nampaklah mana berpaling tu. Tu. Macam kalau kita duduk depan tok guru betul-betul tu nampak genyok sikit ya. Tak betul, tak mengadak betul. Duduk depan tok guru duduk mengadak lah ke lain. Tapi kalau duduk ujung suk tepi dinding tu mana terali sikit pun dia tak nampak. Gitu. Dinamakan dia berhadak jua. Nama dia orang panggil tak mengadak tu lagu tu. Setara mana? Itu dia kira uruf dia tak ada satu kita tak pe. Bukan serta cenderungnya. Bukan serta cenderungnya. Maknanya cenderung. Mana tidak panggil mengadak juga. Tu. Ini nama dia orang panggil tak mengadak setara tu. Begitulah. Dia kira pada uruf ada bit dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala far'un barang siapa yang dapat mengetahui akan kiblat seperti ia di dalam Masjidil Haram atau ia di atas Jabal Abi Qubais. Dia tu duduk di atas Jabal Abi Qubais. Mana duduk di atas Jabal Abi Qubais maksudnya nampak Kaabah. Tu. Dengan dilihatnya akan Kaabah. Jadi mengetahui dengan melihat mana nisbah kepada orang hok duduk dalam Masjidil Haram atau duduk di atas Jabal Abi Qubais. Tu. Jadi sekarang wallahu alam lah. Maknanya nak Jabal Abi Qubais tu pun tak kita pun tak berasa juga ni. Jadi nampak kodok ni dengan sebab dah bangunan masjid pun dah ditinggikan. Tu. Jadi kita duduk di masjid ni pun kalau duduk belakang, kalau duduk tingkat atas ni tak nampak dah juga. Kita duduk tingkat atas ni duduk belakang tu tak nampak dah. Tu. Tapi boleh jadi kalau duduk luar tu ialah kalau macam di hotel. Di hotel tu nampak kat orang semaya di hotel. Semaya di hotel ni. Tu email lah. Oh benar ni. Duduk di hotel. Tu dah kira dia tu luar daripada masjid duduk di hotel. Apa kita orang Jawi pun duk pakat tiru dah ni. Jadi tentang arah kiblat tu mana duduk di hotel tu dia nampak tu Kaabah tu. Jadi dia tak ada sebut sini funduk ni hotel sebab tak ada lagi jam itu. Jadi kalau ada gak dia sebut dah lah ni. Seperti ataupun di atas Jabal Abi Qubais ni dengan dilihatnya. Ini masalah menghadap kiblat ni. Maksud dia tahu ni Kaabah itu dengan cara melihat. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam masjid ataupun dia duduk di atas Jabal Abi Qubais ataupun duduk di hotel dia nampak ni Kaabah tu. Tu. Jadi melihat akan Kaabah atau dirabanya rasa ni Kaabah ni rasa pada orang yang buta. Jadi orang buta makna kalau dia dalam Masjidil Haram makna dia kena pergi rasa lah mana Kaabah. Tu. Ni nampak dak ni atau orang yang di dalam malam yang sangat yang malam yang sangat berhenti sekat tu ni. Maknanya di dalam malam yang sangat mana sangat gelap ni. Boleh ia sampai keduanya kepada Kaabah. Yang mana dia tu boleh orang buta saat itu ataupun orang duduk dalam malam yang sangat gelap yang dia tu boleh sampai kepada Kaabah. Zaman kita sekarang ni duduk dalam Masjidil Haram pun orang celek ni pun ni nak boleh pergi kepada Kaabah tu bukan ni sebab dia dah jadi section. Ya kalau masa kita pergi tahun 2006 tu suka lagi. Yakni masa tu ni walaupun hok duk buat tu memang duk ada sok modah ni. Tapi maknanya pintu tu dia buka belakang.
kita naik kok mana pun kita boleh tubik kok lain. Neh, maksudnya kita masuk kok bawah kok, naik kok atas kok boleh tubik kok bawah. Ikutlah masuk kok mana pun. Neh, tapi sekarang kalau maknanya kita naik orang panggil eskalator, dia naik tingkat atas. Nak turun kat lain tak boleh dah, turun kat tu juga. Dia tutup lubang ni. Dia wisah ni sebab ni banyak sangat pembina ni. Jadi kita sekarang pun makna daripada mataf nak pergi kepada mas'ah, kepada tempat sa'i tu pun dah jadi satu cabaran. Dia jadi jauh. Dia jalan tu dia jadi susah, tak boleh. Daripada orang panggil ni tempat kita sebelum daripada Hajar Aswad, tangga tu kita nak pergi seterik situ tak boleh dah. Dia tutup, dia sekat-sekat ni. Jadi susah ni. Jadi kita orang celak pun maknanya walaupun duduk dalam Masjidil Haram pun nak boleh sampai ke Kaabah tu ni, tu payah. Apatah lagi kalau orang buta ni. Jadi ni dia sebut ni maknanya nisbah kepada hak zaman dulu masjid ni. Kerana masjid tu dia lahap gitu, dia tak luas lagi. Sekarang ni dia dah jadi mana section ni. Orang panggil bahagian tu mana jadi ni. Kalau orang kali pertama gigap mana boleh jadi sesak dalam masjid tu. Jadi orang buta ataupun orang duduk dari gelap dia boleh sampai kepada Kaabah. Maka dia kena rasa lah. Kena raba mana Kaabah ni. Tu. Atau mihrab. Mihrab tempat tu imam duduk. Di Kaabah. Mana di mana Masjidil Haram tu dia ada tempat tu imam duduk tu. Mana dia rasa Kaabah. Jadi mihrab itu mana tempat tu imam duduk tu. Tu. Jadi kalau kita orang celak ni makna tengok. Nampak ni sama ada Kaabah ataupun mihrab tu, sebab mihrab tu memanglah menghadap kepada Kaabah. Jadi ni ataupun sampai keduanya ataupun mihrab tiada harus ia amal ia lain. Maksudnya dia kena pergi, kena rasa, kena raba. Tu kena mubasyarah sendiri, kena raba sebab nak yakin, nak kepada tahap yakin apabila kuasa ni. Tu. Jadi bila tak mampu nak sampai kepada Kaabah, maka tidaklah jadi wajib kena, maknanya kena raba tu. Tu. Nak supaya ni payahlah ni. Kita orang celak pun kadang-kadang ni pergi kat tu ingat kau boleh tembus kan, tak boleh tembus. Pergi kona balik letih. Letih orang panggil lembek lah ni. Kalau orang tua agak lembek lagi tu ni. Tu. Lembek kerana cari lubang tak jumpa lubang. Nampak dah kat tu nak pergi macam ni, macam kita pergi ibu kota lah ni. Nampak dekat dah tempatnya ni. Tapi kita tak siapa juga. Macam derai babah lah. Derai babah dua kerja nak tahu. Walaupun dia orang luar daripada Mesir kau berapa nak duk bah kan musim haji ni. Nampak dekat dah orang panggil Masjidil Haram. Lambat lagi nak boleh siapa. Dia pun duk cari ni. Nana juga ni. Tu. Sebab dia duduk berubah semua dah ni. Dia bayar kan maknanya satu tempat pusat tu dengan jalan bersirak begitu ke. Hok mana jalan yang menyampaikan kepada tu. Jadi begitulah orang buta ataupun orang duduk dari gelap, kalau tak boleh nak sampai, maka tidaklah mana diwajibkan dia tu meraba-raba ni, merasa. Kalau boleh sampai ke mana, dia kena raba. Kena rasa. Makna tiada harus ia amal yang lainnya. Maka dia kena pergi raba sendirilah. Seperti ia taklid atau ia ijtihad. Kerana mana tak boleh lah nak taklid atau ijtihad, tak boleh. Itu masuk yang lain, amal yang lain. Amal yang lain daripada pergi raba sendiri tu. Jadi mana seperti amal yang lain tu mana? Seperti ia taklid ada orang lain atau ia ijtihad kerana mudah mengetahui akan dia. Pada yang demikian itu maksudnya Kaabah tu masuk mana? Diraba lah, mudah. Sebab dia duduk dalam Masjidil Haram. Hok jamil dulu. Bukan hok jamil sekarang. Jamil sekarang tak usah kata orang buta, orang celak pun agak sukar. Apatah lagi dengan bersesak-sesaknya manusia, macam mana nak pergi ke Kaabah buta? Jawab dia tak siapa lah. Tu. Kok kita orang celak ni pun kita nak orang sedia tawaf begitu. Tanya orang mana rapak ji. Kau dekat dengan Kaabah kau rapak ji. Jadi kita masuk akhirnya hanyut dibawa oleh orang ni. Tu. Nak orang kereta orang India ni dia kaya dengan kereta api ni. Dia bawa kereta api dia pas ke Mekah. Dia berjalan tu cara kata dia bergatur begini. Jadi kita nak bilang ke mana? Salah ke kita macam arus lah, arus. Bila kita dah terperangkap dengan arus tu, terbawa, terhanyut sama. Jadi terbawa kita tu. Segagah-gagah kita pun mengemain dengan agama gitu. Hanyut. Jadi kerana mudah mengetahui akan dia pada yang demikian itu. Tu nisbah kepada zaman yang mudah dulu. Tu.
Dan jika tiada boleh mengetahui akan dia sebab di luar masjid. Kok saat ni dalam masjid orang buta saat ni. Orang buta ataupun gelap ni. Malah yang sangat gelap ni. Jadi nisbah kepada zaman hok mudah dulu. Tapi kalau sekarang ni kita tak nampak jalan ni orang buta tu. Boleh nak pergi ke orang panggil ke Kaabah, malaikat orang tolong bawa. Tu. Orang tolong bawa lainlah. Adapun tiada boleh, jika tiada boleh mengetahui akan dia akan kiblat sebab mana di luar masjid ada di sana itu dinding, antara luar masjid dengan masjid itu ada dinding. Jadi orang buta atau sof yang berpanjangnya panjang tak boleh lagi lah, tak boleh. Atau pada masjid dengan manusia tiada boleh. Atau pada masjid dengan manusia, maksudnya ramai lah, tiada boleh hendak pergi menyentuh Kaabah. Jadi ni cerita kita ni ialah tentang orang buta, orang duduk dalam gelap sana, dua orang sana. Jadi kalau boleh sampai kepada Kaabah, dia kena rabah Kaabah semaya, untuk meyakinkan bahasanya itulah ain Kaabah, untuk dia mengadap semaya ni. Sebab begitu dia tak boleh nak taklid orang ko, dia nak ijtihad ko tak boleh. Dia kena pergi rabah. Kena pergi rabah ni bukan ijtihad ni tak boleh nak sampai dengan secara yakin. Tak nampak ain Kaabah. Tak boleh tu maknanya kena ijtihad ni. Dah orang panggil boleh nampak Kaabah, ijtihad gapo dianya. Ijtihad ni nak Kaabah tak nampak, baru dah ijtihad cari jalan nak tahu arah Kaabah. Atau mihrab. Jadi tiada boleh hendak pergi menyentuh Kaabah atau mihrab. Sebab mihrab itu juga ialah tanda Kaabah, menghadap ke arah Kaabah ni. Harus ia berpegang seorang mengkhabarkan dia, bukan pergi orang tu masuk iktimak kepada perkataan orang, makna khabar orang. Ni pak cik ni arah kiblat ni kau ni pak cik menghadap kau ni, dia pergi bahu ni. Orang yang kepercayaan yang mengkhabarkan dia yang dengan ijtihadnya orang kepercayaan saat ni. Seperti ia berkata, aku lihat akan Kaabah. Tu kata Ibn Qasim ni. Jadi kata Ibn Qasim lagi tu dah. Jadi dia kata aku melihat Kaabah ni kau ni aku tengok ni Kaabah, aku nampak Kaabah ni. Kata Ibn Qasim. Maka diambil, yakni difaham daripada bahawasanya orang yang buta, demikian lagi orang yang di dalam kelam, keduanya dalam kelam dalam gelap ni, keduanya yang tiada boleh melihat akan Kaabah apabila masuk di dalam masjid, dan sukar atasnya ni, atas keduanya sana pergi sentuh akan Kaabah pada yang pertama, yakni orang buta, atau raba kan mihrab pada yang keduanya, sebab penuh orang di dalam masjid. Jadi kalau jamin kita ni pun dia ada dah penuh dan jamin kita gak tersuduk cerita lah penuh sokmo-sokmo ni. Khususnya bulan puasa dan juga musim haji. Bulan puasa tu dia serupa dengan musim haji juga, lebih kurang aja ni. Kalau tidak penuhnya bila lah ni. Hak demo gi baru ni tu seronok kata lagi mana, seronok kata orang panggil lengeh keadaan tu, jadi tak kelewat sangat ni, tak bolok sangat tu. Atau sangat berpanjangnya sof bagi sembahyang, nescaya gugurlah. Jadi sof tu panjang sangat, jadi terhalang lah dia nak pergi. Orang buta sana gugurlah atas keduanya daripada wajib pergi bersentuh Kaabah atau mihrab. Tak wajib lah pergi sentuh Kaabah, pergi rabah Kaabah. Tu. Maka memadalah bagi keduanya orang buta dan juga orang dalam kelam mengambil dengan kata orang yang mengkhabarkan ilmunya, mana dengan ilmu dia. Mengkhabarkan ilmunya maksud dengan ilmu dia, atau ia menyentuh setengah bagi orang yang sembahyang, tetap kala tiada boleh sampai keduanya kepadanya kepada Kaabah sebab masyakkah dengan yang demikian itu. Itu kata Ibn Qasim. Maknanya setuh orang semaya ni. Jadi sampai gabung orang semaya ni tu mengadaklah ke mana celah. Dia mengadaklah ke mana tu. Qala kata Syekh Syamsul Saja'i ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Faqala Syekh Al-Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana wa in yadiq fa'aksu.
Wa in yadik fa aksu ma qad usisa. Jika sepi, maknanya jika sepi, fa aksu ma, sepi dia kata hamish bahagian kanan. Fa aksu ma qad usisa, maka akas keterbalik ke barang yang telah diasaskan, yang telah ditetapkan. Wa imma in yadik fa aksu ai fa yang bagi. Artinya maka patutlah yakunal hukmu, bahawa ada hukum makna khilafu ma qad usisa, menyalahi barang yang telah diasaskan. Barang yang telah diasaskan bila kita nak takhriju sakit itu, hok sakit hok gugur tu kita nak nak tulis. Jadi kita ambil bahagian orang panggil hamish, bahagian kanan. Tu yang muqabalah dengan dia. Tu. Itu kalau tak sepik, kalau dah sepik, maka akaslah. Sebabnya apa kena kanan dulu? Sebab takut ada lagi sakit hok lain. Jadi kalau kita buat belah kiri dulu, bila ada lagi sakit hok lain, jadi kena mana dulu belah kanan lah. Sebab harah Arabi ini maknanya kok kanan dulu. Jadi takut-takut ada sakit hok lain lagi, ada lagi sakit hok lain. Tu. Sebab juga kita takriskan sakit tu atas dulu. Atas dulu, lepas tu, bab tu atas dulu. Takut ada lagi sakit hok lain, maka barulah ke bawah. Jadi tak kira maknanya hok sakit duduk bahagian bawah, duduk di atas tu. Jadi sakit hok sakit bahagian atas tu duduk bawah. Tiba-tiba sakitun hok bahagian bawah ni tiba-tiba duduk di atas. Dia punya tempat takrish dia tu. Tu. Ai fal bil bina'il lil majhul, baca usisa tu dengan bina majhul, ai zukira yang telah disebutlah. Maknanya sebagaimana dhabit yang telah disebut sebelum daripada ni. Wa khilafuhu, bermula khilafnya ma qad usisa tu. Wa khilafuhu, bermula khilafnya ma qad usisa tu, en yukataba, bahawa ditulis fi jihatil yamin, pada pihak kanan. Wa idza aradta, dan apabila engkau kehendak katbal takbas sakiti, nak tulis sakit kalimah yang gugur tu, min ayyi jihatin, daripada mana-mana jihad, kana ada ia at-takhriju mana faj'alhu, jadi tak kira daripada mana-mana pihak takhrij. Faj'alhu ay, jadikan akan ij'al sakita tu, mujadikan ke sakit al-mudda'a bil lahaq, yang dipanggil dia tu dengan lahaq. Mana sakit yang kita takriskan dia, kita letak pada hamish itu dipanggil apa? Dia panggil lahaq. Itu dipanggil lahaq. Lahaq ni apa dia? Sakit yang telah ditakriskan, diletakkan di luar tu. Tu nama dia lahaq. Hok tulis di tepi tu. Hok tepi tu makna hok sakitung lah, hok gugur. Kalimah yang gugur. Tu nama dia apa? Nama dia lahaq. Jadi apabila kita nak tuliskan sakit daripada mana-mana jihad, adalah takrishiyo faja'alhu as-sakitatu al-mudda'a bil lahaq, sana itu sa'idan li'a'la, maknanya menaik bagi atas al-waraqati, mana bagi paling atas daripada waraqah kertas, la nazilan bih, tidaklah turun dengannya, dengan panggil sakit sana itu, ila asfaliha, kepada yang paling bawahnya waraqah. Tulis di atas dulu. Tulis di atas, buat naik di atas. Limadha lihtimali wujudi saqitin akhara, kerana ada andaian wujud sakit hok lain pula. Jadi bila masih ada mana penuh dah di atas, baru tulis di bawah. Tu fima yu'addu fima ba'du, pada barang yang selepas daripada sakit yang pertama saat ni. Jadi fala yajidu lahu mahallan muqabilah, maka tidak mendapat oleh seorang itu baginya, bagi sakit saat ni, tempat yang muqabalahkan dia akhir sakit tu. Tu makna kalau kita tulis bawah dulu kan. Jadi muqabalah tu makna dekat dengan. Jadi kalau baris-baris yang teratas, sator-sator yang teratas, jadi kalau ada sakit, kita tulis di atas dulu. Tu penuh di atas, barulah di bawah. Jadi kalau kita tulis di bawah dulu gak, bila sampai bawah tu masih ada lagi sakit. Bila duduk bawah ni sakit, jadi di atas tu ruang kosong, tapi dia tak panggil muqabalah, tak muqabalah.
Tak mukabalah tak boleh nak. Kalau kita buat anak panah jadi jauh sangat ni. Tu tak comel lah orang panggil. Tu. Tu cara dia. Makna buat atas dulu. Baru buat bawah. Wa asyir, dan engkau isyarat li takhriji sakiti. Mengisyarat bagi mengeluarkan sakit sana itu mimaudiin nasi bi khatin, daripada tepat nas. Mana tepat nas? Hok dalam sator kitab itulah hok asal tu. Tepat sana tu. Jadi ni asyir bi khatin dengan gorisan. Start daripada tepat hok dia jatuh itulah. Daripada maudiin nas. Maudiin nas tu hok dalam ibarat kitab tu hok asal. Ambil daripada situ ni. Kemudian kita buat gorisan. Sa'idan naik ila tahta satar, kepada bawah satar allazi fawqahu, di bawah satar yang mana di atas satar itu maknanya munatifan yasiran, maknanya fawqahu fawqas sakita, yang mana satar itu di bawah satar allazi fawqahu. Satar mana? Sator yang ada di atasnya, di atas sakit tu. Tu. Munatifan, hal keadaan mana cenderung yasiran sedikit. Condong sedikit li jihati takrij, kepada pihak takrij. Fil hasyiyah, pada hasyiyah. Hasyiyah sini maksudnya tepilah. Liyakuna isyaratan ilaih, supaya adalah mana khat sana itu. Khat sana ialah isyarat ilaihi, kepada sakitin, mana kepada sakit. Wa katasir, dan menyimpai bil isyarah bil walin itaf, dan simpai dengan isyarat dan juga in itaf. Itu maksudnya cenderung anittisal, daripada berhubung zalikal khati bil lahak, berhubung garis saat itu lahak, jangan jadi berhubung, jangan bertakuk, jangan bersentuh. Dengan lahak sana. Lahak tu mana hak sakit yang telah dikeluarkan, letak tepi tu. Itu dipanggil sakit. Lahak. Jangan sentuh dengan hak sana. Tu. Jangan sampai bersentuh. Jadi ittisal. Hadza ini iktisar bi al-iktisar bil isyarah wal intaf ala ittisal. Yani isyarat dengan isyarat dan juga intaf cenderung. Hadza ini idza kana al-lahaku muqabilan. Apabila adalah lahak itu, lahak tu kalau dia sakit yang telah ditakrij, yang diletakkan tepi, itu makna lahakun, lahak. Apabila adalah lahak itu muqabilan, yakni muqabalah, membetuli li maudhi'is sukut, bagi tepat suku gugur itu. Muqabilah makna setara, setara. Muqabilan, muqabil. Kalau lahak saat itu setara dengan tepat gugur tu. Tu. Wa amma in kana ghaira muqabilin, dan jika adalah lahak saat itu, jika adalah lahak, al-lahak tu maksudnya sakit, itulah sakit yang telah dikeluarkan. Jika adalah lahak saat ini tidak muqabil bagi maudhi'in sukut, fa asyara lahu bi qali, maka isyarat musannif baginya, bagi kaunus sakit tu ghaira muqabilin tu. Biqaulihi, dengan katanya musannif, malam yakun allahaku ghairu muqabilin, selama mana tidak ada lahak itu tidak muqabil, selama mana tidak muqabil limaudi suku, bagi tempat gugur itu. Artinya fa in kana ghairu muqabilin, maka jika ada lahak sana tidak muqabil, fasil, maka hubun ayyuhal katibu, fasil, maka hubun oleh penulis wujuban, wajib, bainal khati wa awwali sakit, dan permulaan sakit sana. Jadi dia kena hubung. Kalau tidak muqabil hak sani itu tidak hubung, tidak ittisatu. Kalau muqabalah, mana lahak dengan sukut sana, maudhi'is sukut sana muqabalah, setara, maka jangan sentuh dengan lahak sana, garis sana. Tapi kalau ghairu muqabil, mana ghairu muqabilin, kalau tidak muqabalah, maka fasil, mana hubungkan ayyuhal katibu wujuban bainal khati, di antara kha dan wa awwali sakiti, dan permulaan sakit sana, mana permulaan kalimah sakit sana.
yang gugur, kalimah yang gugur sana. Bi khatin, dengan suatu garisan mumtaddin bainahuma, yang memperpanjangan di antara keduanya, laha dan juga awali sakit sana. Kalau tidak muqabal, maksudnya kena sil. Kena pakai wasil, makna kena hubung. Tu. Kalau muqabil, jangan hubung, jangan wisatu kha dengan laha sana. Tu. Au in syi'ta faktub al-unwan daiman. Atau kalau tak siguna khat garis. Kalau tak siguna garis, mu tulis unwan, maksudnya alamat. Mana alamat, mana tanda daiman selamanya. Bagaimana? Bi an taktuba qubalatan. Dengan bahawa kamu tulis qubalatan, membetuli qubalata maudi'in sukut. Maksudnya membetuli tempat gugur saat itu. Mau tulis membetuli tempat gugur. Tempat gugur tulis sesuatu lah. Tulis unwan tu. Tulis unwan tu pada tempat gugur, ya teluhu, ia mengiringi akan dia akan maudu'in sukut. Lepas daripada maudu'in sukut tu, mana tulis. Orang panggil membetuli dia tu kaza wa kaza, ikutlah gapo-gapo, tulis ikutlah. Mana-mana orang panggil sebagai unwan, mana alamat. Tu fi maudi'il fulani, pada maudi' fulani makna sikit-sikit, tempat sikit-sikit ni. Wa nahwa zalika, ataf kepada kubalan. Dan seumpama demikian itu, seumpama demikian itu kata, maknanya kita baca kubalat maudi as-sukut, yatluhu kata tu mimma yuzilul labsa, daripada bahagian yang boleh menghilangkan kesamaran. Apa-apa sajalah yang boleh menilai kesamaran. Fa innaka, maka bahasanya in taf'al zalika, jika membuat lagu tu yakni maksudnya al-wasl atau kitabatul unwan itu makna tasil, nescaya sampailah engkau ila istilahi ahli hadzal fanni fi dzalika, sampailah mu kepada istilah ahli fan ini. Mana ilmu mustalah ini fi dzalika, pada demikian itu takrijis sakit ini. Sampailah mu kepada istilah ahli hadzal fanni fi dzalika fi takhrijis sakit, pada mengeluarkan sakit. Wa ba'dal intiha, dan selepas daripada intiha uti anwa daiman tasil, wa ba'dal intiha yuktabu raja'a ma'a sahahatu. Kemudian selepas daripada selesai ai intihai kitabati sakit, boleh sudah tulis dah kalimah yang sakitah tu, tulis kalimah yang gugur tu. Selepas daripada tulis, itu maknanya yuktabu, ditulis lafzu raja'a, tulis lafaz raja'a ma'a sahha, serta sah. Tulis raja'a sudah daripada takrij, selesai takrij sakit sana itu, tulis kalimah raja'a serta sah. Gitu. Raja'a dan juga sahha, isyaratan ilal intihai wa thubuti, sebagai isyarat kepada selesainya takrij sakit, wa thubutihi, dan sabitnya takrij fil asli, pada asalnya. Asalnya sabit. Tu. Tulis raja'a dan juga sahha. Au yuktabu sahha faqat, ataupun tulis sahha saja je. Yang pertama tu tulis raja'a dan juga sah, ataupun dituliskan sahha saja. Fadzakal muttaba', maka demi itu ialah muttaba'. Wal aula kaunuha, dan bermulahu aulanya keadaan al kalimah raja'a wa sahha sani saghiratun, ialah kecil. Yang aulanya yang aula kaunuha, keadaan kalimah raja'a dan sahha tu
Sebagaimana bahawa adalah yang lebih utama an yuktaba dzalika, bahawa ditulis demikian itu fawqal lahaqi, di atas lahaq. Atas lahaq maksudnya kita takrijkan sakit sana. Sakit yang telah kita keluarkan dia, letak di pada hamish dia ni. Maksudnya mana kane kau kita tak kira lah. Tulis raja'a sahha. Tu. Jadi aulanya tulis dia pada lahaq. Tu. Tulis pada di atas pada lahaq tu. Lahaq tu ialah sakitun, sakit yang telah dikeluarkan. Itu makna lahaq lah. Lahaqun. Jadi di atas pada lahaq tu tulis raja'a sahha. Tulis raja'a kecil lah tulis. Raja'a sahha. Biar wibuti je. Au munfasilan anhu, ataupun sani fawqal lahaq, di atas lahaq tu. Ataupun munfasil berasingan anhu daripadanya, daripada al-lahaq. Wa in kana silahuhu kitabatahu mutasilam bih, sekalipun adalah istilahnya mana ahli hadzal fanni, istilahnya sekalipun adalah istilahnya kataba raja'an wa sahha tu, sekalipun adalah istilahnya kitabatu raja'a wa sahha tu, sekalipun istilah tulis raja'an wa sahha itu kitabatuhu, tulisnya zalika maknanya raja'an dengan sahha tu muttasilan bih, hal kata mana berhubung dengan al-lahaq. Itu yang mustalahah yang telah dibuat istilah sekalipun. Tapi kalau kita tak mahu tulis dia mana hubungkan dia, tulis dia secara berhubung pun tak apa ni. Lianna dzalika, kerana kitabatuhu muttasilan bihi itu rubbama yuqi'u fil lafzi, kerana boleh jadi membawa menjatuhkan pada kesamaran. Wa ba'duhum yaktasiru ala raja'a sahaja, setengah mereka itu al-muhadditsina menyimpan di atas lafaz raja'a sahaja, hok takrijus sakit ni, mana lahaq, di lahaq tu dia tulis raja'a saja je. Tu kama afadahu as-Sakhawi an Syekhih, sebagaimana memberi faham akan dia akan kata nama iktisar ba'dihim ala raja'an saja tu, kama afadahu as-Sakhawi an Syekhih, diambil daripada gurunya. Au ala intihai lahaq, atau tulis di atas kesudahan. Intihai maknanya selesainya lahaq, habis lahaq tu, selesai makna tulis. Kama naqalahu al-Qadhi Iyad, sebagaimana menaqalkan dia oleh Qadhi Iyad, ba'dihim, setengah daripada, ambil setengah daripada mana ahli hadzal fanni, ahli hadzal fanni. Wa ba'duhum yaktubu akhiral lahaqi, setengah mereka tu muhaddisi menulis gabriya saat ni tu as-sakit saat ni tu akhirul lahaqil, akan akhir lahaq, al kalimata, akhir kalimah allati lam taskut pula dah minal asli. Jadi setengah orang pula, setengah muhaddisnya pula, dia tulis pada akhir lahaq tu kalimah yang tidak gugur daripada asal tu. Dia bukan tulis sakitum tu tak, mana lahaq tu tidak. Dia tulis kalimah yang tak gugur. Tu. Bal sakata ma qablaha, bukan hok gugur barang yang sebelum daripadanya, daripada kalimah. Sebelum daripada kalimah. Jadi dia tulis hok tak gugur. Dia bukan tulis hok gugur tu tak. Dia tulis hok gugur, hok tak gugur. Dia tulis hok tak gugur, bukan tulis hok gugur tak. Qala al-Qadhi Iyad wa laysa indi bi ikhtiyarin hasanin. Berkata Qadhi Iyad, tidak adalah di siaku. Jadi yaktubu akhirul lahaq al-kalimah allati, ataupun al-mazkur saat inilah. Laisa indi, tidak adalah ia akhirul lahaq al-kalimatan allati lam taskut fil asli bal sakata ma qablaha, itu walaisa indi, tidak daripada aku.
Tak nampak biikhtiarin hasanin dengan ikhtiar yang cantik yang molek. Kawin tak nampak dia kata ni. Kalau dia yak tak nampak ni. Maksudnya buat dengan cara saat ni lah akhir saat ni tu. Maksudnya kitabatu akhirul lahak al kalimah allati lam taskut saat ni. Kawin ni tak nampak ni. Itu mana laisa indi biikhtiarin hasanin. Kata qadiyat ni makna dia tak setujulah, dia tak kena. Maknanya tulis hok tak gugur. Bukan tulis hok gugur dak, tulis hok tak gugur. Hok gugur mana? Hok sebelum daripada dia hok gugur. Tu. Mana nak ayat kata sebelum daripada dia tu ada gugur. Gitu. Apa mana hok gugurnya? Tak ada tulis hok tak gugur. Farubat kata qadiyat. Farubat kalimatun maka banyaklah oleh kalimah taji'u yang datang ia fil kalam marrataini bal salasatan, 2 kali dia mari ataupun 3 kali li maknan sahihin bagi makna yang sah yang fa iza qarrarna al kalimata maka bila kita ulang-ulangkan akan kalimah itu lam na'man tidak aman oleh kita, tidak tanggungjawab oleh kita, tidak aman oleh kita an tuwafiqa bahawa muwafaqah lah ma yatakarraru bara yang telah takarrur telah menjadi tetap ada hakikatan pada hakikatnya. Itu sebab mana au yuskilu dia tak berapa kena kepada kena au yuskilu amruh ataupun jadi muskil oleh urusannya fayujibu irtiyaban fayujibu maka mewajibkan irtiyaban makna ragu-ragu au ziyadata iskali ataupun menambahkan lebih banyak lagi kekeliruan. Sebab tu qadiyat tak setujulah, setuju dengan cara saat ni. Qala at-tashihu wa tamridu wa huwa at-tadbibu ila akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.